Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya pertama-tamanya merakamkan bahawa kementerian yang kita bicarakan ini adalah bertanggungjawab memacu antara lainnya mencipta kekayaan untuk negara, untuk rakyat, menjana pengetahuan baru dan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi khusus dalam the new growth area dengan izin. Dan pastinya untuk melakukan sedemikian, kementerian akan berpaksikan peningkatan produktiviti dan juga akhirnya akan menyaksikan pendapatan yang lebih tinggi untuk pekerja. Tuan Pengerusi, saya terus menyebutkan dan memasuki atas kepala program khusus 040,000 khasnya 040,300 MIMOS Berhad dengan peruntukan 35 juta atas kepala pemberian dan kenaan tetap 40,000. Kita saksikan di sana MIMOS selaku Institut Sistem Mikroelektronik saya ingin bertanya Menteri akan penurunan sumbangan sektor elektronik dan elektrik E&E, electrical dan elektronik ini kepada KDNK ataupun GDP yang dulunya dalam ruang 30% menurun sehingga kurang daripada 20% kalau tidak silap saya. Dan kita memerhatikan ini adalah antara lain disebabkan oleh minat MIMOS tidak lagi kepada the heartbeat nadi strategi untuk memacu bidang semiconductors ataupun microelectronic ini, tetapi bergalih kepada area dalam bidang IT yang sudah pun dipacu oleh MDEC dan sebagainya. Lalu saya ingin bertanya, apakah kecenderungan ini juga sekaligus menyaksikan MIMOS tidak lagi berminat untuk memperkasakan the wafer fabrication technology yang akhirnya akan menghasilkan IC ataupun integrated circuit chips, microchip dan sebagainya yang merupakan heartbeat kepada industri. Boleh mencelah Yang Berhormat Kuala Selangor. Sila, Tuan. Minat ya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Adakah Yang Berhormat Kuala Selangor sedar bahawa di MIMOS ini terhadap lebih 1,000 IP yang telah pun dihasilkan oleh MIMOS selama ini? Dan adakah Yang Berhormat ingin bertanya juga kepada Menteri, apakah langkah-langkah untuk mengkomersialkan ke semua IP yang telah dihasilkan selama ini, dan apakah IP itu masih lagi relevan sehingga pada hari ini sebab IP itu sudah dibuat sudah sekian lama? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Tuaran, masukkan sekali dalam ucapan saya satu perkara yang sangat penting dan relevan. Saya teruskan Tuan Pengerusi, dalam perkara yang sama itu jugalah saya tekankan betapa pentingnya untuk MIMOS kembali untuk memperkasakan memperkasakan industri ini, kerana kita E&E merupakan satu sumbangan besar dalam KDNK satu masa dahulu, tetapi jelas menunjukkan penurunan itu dan kita hanya akhirnya belegar melakukan dan melaksanakan kerja-kerja OEM ataupun contract assembly saja, kerana kita kurang menekankan aspek wafer fabrication technology yang diperlukan untuk aspek design dan dengan itu dapat melahirkan products dan services yang lebih bersifat apa yang dikatakan sebagai value added ataupun nilai tambah yang lebih tinggi. Sekaligus dengan itu juga saya memasuki perkara Seltera Malaysia Sdn Berhad, Tuan Pengerusi, yang merupakan milik khazanah sepenuhnya, sebuah semiconductor wafer foundry operators yang terkini sedang dalam pertikaian untuk dijual oleh khazanah. Satu yang dulunya ketika Langkawi menghasilkan mencipta ini ataupun mewawarkan ini ataupun menggagaskan ini, ianya merupakan satu yang merupakan antara lainnya the pillars of industrialization, semiconductors industry dan sebagainya. Tetapi hari ini terperangkap dalam kerugian yang selama beberapa tahun sudah, dan hari ini sedang mau dijual kepada beberapa kepentingan luar, Taiwan, Germany dan sebagainya. Ada juga peminat daripada local
daripada lokal. Apa yang penting adalah untuk saya nak tekankan, kalau inilah antara about the only local champion yang hari ini bergelut dalam satu kerugian, namun apakah kementerian akan juga menjualnya? Kerana itulah antara yang tinggal dari sudut teknologi yang ada pada kita untuk memacu semiconductors dan electronics industry, Tuan Pengerusi, yang sangat malang andainya kalau kita terus gadaikan dan jual apa yang satu masa dahulu merupakan satu kemegahan kita. Saya ingin juga masuk sikit Pengerusi akan perkara-perkara yang tidak saya dapati tentang vaksin ini, yang dalam MOSTI pun tak ada, dalam MITI pun tak ada, dalam MOH pun tak ada, tetapi kerap kita mendengar pengumuman-pengumuman dan laporan-laporan, antara lainnya pengumuman tentang pembelian yang disebutkan oleh Pak Goh, Perdana Menteri, yang menyebutkan tentang pembelian vaksin daripada Pfizer sebanyak 12.8 juta dosis dan akan melibatkan pemberian vaksin kepada 64 juta rakyat ataupun 20% daripada rakyat. Yang kalau kita bandingkan pembelian daripada vaksin COVAX itu yang sepatutnya WHO, yang anjuran WHO itu hanyalah 10%. Tapi yang daripada private manufacturer ini, Pfizer, yang memerlukan refrigeration, yang memerlukan storage, sama umpama winter di Antartika itu minus 70-80% degree Celsius itu. Jadi saya ingin tahu, kita perlukan lebih transparansi urusan procurement, distribution, dan mutakhir pula ada pengumuman tentang MyEG diberikan sole distributor ataupun wakil tunggal mutlak untuk mengedarkan vaksin daripada China, yang ini juga merupakan daripada Zypher, tidak salah saya, Zefi ataupun yang merupakan satu yang juga menjadi satu kegawatan, menjadi satu kekeliruan, menjadi satu tanda tanya. Kerana persoalan mengurus procurement, mengurus perolehan dan bersabitan dengan vaksin ini sangat tidak terkawal, dan saya minta untuk Menteri MOSTI menjelaskan semua ini dalam satu tanda tanya yang terus-terusan menjadi tanda tanya rakyat. Dan 2 bilion dibelanjakan kepada Pfizer, dan 1 bilion lagi akan digunakan untuk storage-nya minus 70-80 degrees Celsius itu, dan dengan kata lain sudah pun memakan 3 bilion yang diperuntukkan di mana pun saya tidak tahu dalam anggaran perbelanjaan bajet 2021 ini. Tuan Pengerusi, banyak lagi perkara lain yang ingin saya sebutkan. Dalam 5 minit itulah yang dapat saya bentangkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Selangor.